Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtalifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada hari ini. Hari ini insya-Allah taala kita akan mensyarahkan hadis nombor 108 daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Hadis yang ke-108 berbunyi, An Zaid bin Arqam qala kunna natakallamu fi salati yukallimu ar-rajul sahibahu wa huwa ila janbihi fi salah hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam. Yang artinya, daripada Zaid bin Arqam, beliau berkata, dahulu kami berbicara ketika salat. Seseorang di antara kami berbicara dengan teman di sampingnya ketika salat hingga turunlah ayat berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Kami diperintahkan diam dan dilarang berbicara. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala. Jadi kita lihat dalam hadis Zaid bin Arqam ni, yang mana dia menceritakan dahulu mereka, yakni para sahabat Nabi SAW, mereka ni dalam salat mereka berbual, mereka berbicara, mereka berkata-kata dengan orang yang di sebelah mereka. Kemudian turun firman Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan agar mereka berdiri salat dalam keadaan khusyuk. Lalu mereka diperintahkan untuk diam, mereka dilarang daripada berkata-kata dalam salat. Ini adalah sepotong hadis yang pendek yang topiknya adalah berkaitan tentang larangan berkata-kata, larangan berbicara dalam salat. Apakah pengajaran-pengajaran penting yang boleh dikeluarkan daripada hadis ini? Yang pertama sekali, kata para ulama kita, pada awalnya berbicara dalam salat dibenarkan sebatas yang diperlukan. Jadi pada awal-awal, para sahabat Nabi SAW, kalau berkata-kata, kalau berbicara dalam salat, itu tidak dilarang, tidak diharamkan. Itu pada awal-awal. Kemudian datang larangan untuk berkata-kata dalam salat. Poin yang kedua, pengajaran yang kedua, berbicara dalam salat diharamkan setelah firman Allah, berdirilah untuk Allah dengan khusyuk diturunkan. Jadi kita katakan, pada awal Islam, sahabat Nabi SAW tidak dilarang untuk berkata-kata dalam salat. Kemudian turun firman Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan orang-orang Islam berdiri untuk Allah dalam salat dalam keadaan khusyuk. Dengan turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, maka diharamkan bagi mana-mana Muslim daripada kalangan lelaki ataupun wanita untuk berkata-kata dalam salat. Berkata-kata dalam salat dilarang. Dengan turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang kita kongsikan sebentar tadi. Pengajaran yang ketiga,
Berbicara dengan sengaja ketika solat dalam perkara yang bukan berkaitan kemaslahatan solat membatalkan solat. Di sini para ulama kita membincangkan jenis perkataan yang bagaimanakah yang membatalkan solat. Ada tak di sana situasi-situasi yang diberikan kelonggaran? Seseorang itu dia berkata-kata tapi solatnya tak batal. Maka di sini ada sedikit perincian di kalangan para ulama. Para ulama kita bersepakat untuk mengatakan sesiapa sahaja daripada kalangan orang Islam, baik yang lelaki ataupun yang wanita, kalau dia berkata-kata dalam solat, dia berkata-kata dengan cara yang sengaja dan perkataannya itu tiada kaitan langsung dengan kemaslahatan solat, maka perkara ini, keadaan ini membatalkan solat. Orang tu kalau berkata-kata, dia berkata-kata dengan sengaja dan perkataannya itu tak ada kaitan dengan kemaslahatan solat, maka ulama sepakat untuk mengatakan yang perbuatan ini membatalkan solat. Pengajaran yang keempat. Para ulama berbeza pandangan sekiranya seseorang itu berbicara dengan sengaja ketika solat dalam perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan solat. Keadaan yang seterusnya pula, ada sedikit khilaf, perbincangan, perbezaan pandangan di kalangan ulama. Iaitu seseorang itu dia berkata-kata dalam salat, dia berkata-kata dengan sengaja dan perkataannya itu ada kaitan dengan kemaslahatan salat. Ini yang ada perbezaan pandangan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan yang keadaan ini pun tak boleh. Tak boleh kita berkata-kata dengan cara yang sengaja. Baik yang ada kaitan dengan kemaslahatan salat ataupun yang tiada kaitan dengan kemaslahatan salat. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua dalam isu ini mengatakan kalau ada kaitan dengan kemaslahatan salat, maka itu tidak membatalkan solat tersebut. Dan pandangan ini mereka menyandarkan pandangan mereka kepada hadis Nabi SAW yang pernah satu ketika Nabi SAW solat yang sepatutnya 4 rakaat, Nabi SAW mendirikan 2 rakaat saja. Kemudian Nabi beri salam. Dan Nabi mendirikan solat 2 rakaat ini adalah kerana Nabi terlupa. Bila Nabi SAW dah beri salam selepas solat 2 rakaat, Nabi pun berjalan pergi ke hadapan. Datang seorang sahabat Nabi SAW di kalangan seorang makmum tu datang tampil ke hadapan. Dia pergi dekat Nabi SAW lalu dia bertanya, "Aku suratis salatu ya Rasulullah. Adakah solat telah dipendekkan wahai Rasulullah? Adakah solat telah dipendekkan wahai Rasulullah?" Maka Nabi SAW melihat kepada para makmum yang lain. Nabi SAW bertanya, adakah benar apa yang dikatakan oleh sahabat ini? Maka mereka menjawab benar. Maka Nabi SAW pergi kembali ke tempatnya sebagai imam dan sambung lagi 2 rakaat. Kerana solat itu yang patut didirikan adalah solat 4 rakaat. Tapi Nabi terlupa, Nabi menyelesaikan solat tersebut dalam 2 rakaat sahaja kerana terlupa. Jadi sebagian ulama dia gunakan hadis ni, dia kata mereka mengambil sandaran daripada perkataan sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aku suratis salatu ya Rasulullah. Adakah solat telah dipendekkan wahai Rasulullah?" Jadi sebagian ulama mengatakan kalau seseorang itu berkata-kata dalam salat dan perkataan tersebut ada kaitan dengan kemaslahatan salat, maka itu tidak membatalkan solat. Sekali lagi kita katakan yang isunya adalah isu yang tidak disepakati oleh para alim ulama kita. Yang kelima, para ulama berbeza pandangan sekiranya seseorang itu berbicara ketika salat disebabkan kejahilan atau terlupa. Keadaan yang seterusnya pula, kalau seseorang itu salat
dan dia berkata-kata. Dan sebab ataupun punca dia berkata-kata adalah kerana kejahilannya. Dalam erti kata yang lain, beliau tidak mengetahui bahawa berkata-kata dalam solat itu tak dibenarkan. Dan ini boleh terjadi kalau sekiranya dia baru masuk Islam. Seseorang yang baru masuk Islam, bukan semua hukum hakam yang dia dah belajar, dia dirikan solat, dia tak tahu yang berkata-kata itu dilarang, kemudian dia berkata-kata. Adakah batal solatnya? Ataupun seseorang itu berkata-kata disebabkan dia terlupa. Ini yang ada perselisihan pandangan di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan batal solatnya, manakala sebagian yang lain mengatakan tak batal. Orang kalau berkata-kata dalam salat disebabkan kejahilan atau terlupa, tak batal solatnya mengikut pandangan yang kedua. Dan pandangan ini mereka sandarkan kepada hadis Nabi SAW yang mana satu ketika salah seorang sahabat Nabi SAW iaitu Muawiyah ibn Al-Hakam As-Sulami. Dia salat bersama-sama dengan Nabi SAW dengan para sahabat yang lain. Kemudian dia dengar orang bersin. Lalu dia mengucapkan yarhamukallah, agar semoga Allah merahmati kamu. Dia doakan dalam salat. Sedangkan dalam salat tak dibenarkan bagi kita untuk mengatakan yarhamukallah. Oleh kerana dia telah melakukan satu kesilapan dalam salat, maka sahabat pun mula melihat kepadanya dalam salat tersebut. Apabila para sahabat mula melihat kepada Muawiyah ibn Al-Hakam As-Sulami, maka Muawiyah ni dia pun berkata-kata. Dia berkata, "Ma sya'nukum tanzuruna ilayya?" Apa kena dengan kalian melihat kepadaku? Apa kena dengan kalian melihat kepadaku? Lalu para sahabat Nabi SAW yang lain ketika mana melihat ataupun mendengar Muawiyah ni berkata-kata, mereka mula untuk menepuk peha mereka untuk menunjukkan yang mereka tak setuju dengan perbuatan Muawiyah ibnu Al-Hakam As-Sulami. Muawiyah apabila didengar para sahabat yang lain mula menepuk-nepuk peha mereka, maka dia pun mendiamkan diri. Selepas salat, Nabi SAW panggil Muawiyah. Nabi kata, "Ya Muawiyah, inna hadhihi salah la yaslu fiha syai'un min kalamin nas." Wahai Muawiyah, salat ini tidak sepatutnya mengandungi perkataan manusia. Innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sungguhnya salat ini adalah mengandungi 3 perkara, iaitu tasbih. Kita bila rukuk dan sujud kita bertasbih. Wa takbir, kita bila bergerak daripada satu posisi kepada posisi yang lain, kita akan bertakbir dengan mengatakan Allahu Akbar. Wa qiraatul Quran, dan pembacaan Al-Quran. Pada setiap rakaat kita membaca suratul Fatihah. Begitu cara tegur Nabi SAW. Muawiyah ibn Al-Hakam As-Sulami, dia rasa kagum sangat dengan cara teguran yang diberikan oleh Nabi SAW. Lalu dia pun berkata, "Ma ra'aitu mu'alliman la qablahu wa la ba'dahu ahsanu ta'liman minhu." Aku tidak melihat seorang pendidik yang lebih baik cara didikannya daripada Nabi SAW. Kata para ulama, Nabi SAW mengetahui yang Muawiyah ibn Al-Hakam As-Sulami berkata-kata dalam salat. Tapi Nabi SAW tak perintahkan Muawiyah untuk ulang balik salatnya. Kata sebagian ulama, ini menunjukkan kalau seseorang itu berkata-kata dalam salat kerana kejahilannya. Dia baru masuk Islam, dia tak tahu hukum hakam, dia belum belajar, belum ada peluang untuk belajar hukum hakam salat dengan cara yang sempurna. Oleh kerana dia belum belajar, maka dia pun berkata-kata dalam salat disebabkan kejahilannya. Jadi kalau seseorang itu berkata-kata dalam salat disebabkan kejahilan, maka itu tidak membatalkan salatnya.
Pengajaran yang keenam, dilarang berbicara dalam salat agar seseorang menghadap Allah dalam ibadah dan merasakan kenikmatan bermunajat kepadanya. Jadi apakah hikmah? Apakah tujuan, matlamat di sebalik pengharaman berkata-kata dalam salat? Hikmahnya di sebalik larangan ini adalah agar seseorang itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, khusyuk dalam ibadahnya dan juga merasakan kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara tujuan, antara hikmah, objektif di sebalik larangan berkata-kata dalam salat. Itu saja yang saya nak kongsikan pada hari ini. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang disampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.